Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Azila Isa, merupakan guru matematik anda pada hari ini. Cikgu merupakan guru matematik yang kini sedang mengajar di SMK Tanjung Pau. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tentang tajuk menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus kepada anda semua. Tajuk ini adalah dari tingkatan 3, bab 9 iaitu tajuk garis lurus. Adakah anda semua sudah bersedia? Sebelum tu, cikgu nak murid-murid semua sediakan buku teks tingkatan 3, kalkulator dan juga buku latihan untuk membuat catatan. Baiklah murid-murid, jom kita mula. Mula-mula kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Setelah selesai sesi pembelajaran kita hari ini, murid-murid sepatutnya dapat melukis graf garis lurus apabila diberikan persamaan dan dapat membuat penyelesaian persamaan serentak menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama, kaedah penggantian, dan kaedah yang kedua, kaedah penghapusan. Sebenarnya pengetahuan ini awak sudah pelajari semasa di tingkatan 1. Jadi cikgu harap kamu dapat menguasainya dengan lebih baik lagi pada kali ini. Mari kita lihat keadaan penerbangan dua kapal terbang ini. Kedua-duanya terbang dalam garis lurus yang selari. Oleh itu, sampai bila-bila pun kapal terbang itu tidak akan bertembung. Mari kita lihat pula keadaan penerbangan dua kapal terbang ini. Kedua-duanya tidak berada dalam garis yang selari. Pada pendapat kamu, apa yang akan terjadi sekiranya kedua-dua kapal terbang itu meneruskan perjalanan? Ya, sudah tentu ia akan bertembung pada satu titik. Titik ini kita namakan sebagai titik persilangan. Jadi pada hari ini kita akan cuba untuk mencari titik persilangan antara dua garis lurus seperti dalam situasi kedua kapal terbang tadi. Jom kita teruskan. Berdasarkan perjalanan kapal terbang dalam situasi kedua tadi, sekiranya kita ada paksi X dan paksi Y, maka kita dapat membaca koordinat bagi titik tersebut. Ingin cikgu ingatkan bahawa jika kita nak menulis koordinat, kita akan tulis nilai X terlebih dahulu ya. Kemudian barulah diikuti oleh nilai Y. Jangan silap ya. Sebenarnya murid-murid, kita dapat mencari titik persilangan tersebut dengan menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah dengan melukis graf. Kaedah yang kedua adalah dengan menyelesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian. Dan kaedah yang ketiga menggunakan kaedah penghapusan. Mari kita tengok kaedah yang pertama. Contoh ini cikgu ambil dari buku teks muka surat 242. Dalam contoh ini kita ada dua persamaan garis lurus, iaitu 2x tambah y sama dengan 5 dan x tambah 2y sama dengan 1. Dari persamaan 2x tambah y sama dengan 5, kita akan jadikan y sebagai perkara rumus. Ini adalah untuk membolehkan kita mudah mencari nilai y yang sepadan dengan nilai x yang kita tentukan mahukan menggunakan kalkulator. Sebenarnya kamu sudah belajar menggunakan kalkulator ini semasa di tingkatan 1. Jadi cikgu tak akan tunjukkan lagi di sini ya. Perkara yang sama kita akan lakukan dengan persamaan x tambah 2y sama dengan 1. Kita akan jadikan y sebagai perkara rumus. Maka kita akan dapat y sama dengan negatif 1/2x tambah 1/2. Kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai y yang sepadan.
Apabila kita sudah dapat nilai X dan nilai Y yang sepadan, maka bolehlah kita melukis graf. Daripada graf, kita dapat melihat persilangan dan kita boleh membuat bacaan untuk mendapatkan koordinat bagi titik persilangan tersebut. Kita akan dapati koordinat bagi titik persilangan tersebut ialah 3, -1. Seterusnya, dengan menggunakan persamaan garis lurus yang sama, cikgu akan tunjukkan kaedah penyelesaian persamaan serentak menggunakan kaedah penggantian. Mula-mula, kita akan labelkan persamaan 2x tambah y sama dengan 5 sebagai persamaan 1 dan x tambah 2y sama dengan 1 sebagai persamaan kedua. Dari persamaan pertama, kita akan jadikan y sebagai perkara rumus dan kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan yang ketiga. Seterusnya, kita akan buat gantian nilai y sama dengan 5 tolak 2x ke dalam persamaan yang kedua. Maka kita akan dapat x tambah 2 kurungan 5 tolak 2x sama dengan 1. Perhatikan ya, cikgu buat gantian pada y. Sekarang, tiada lagi y dalam persamaan kita. Berhati-hati ya ketika melakukan kembangan. Hasilnya, kita akan dapat x sama dengan 3. Dengan menggunakan x sama dengan 3, kita akan buat gantian dalam persamaan yang ketiga bagi mendapatkan nilai y. Apabila kita sudah ada nilai x dan nilai y, maka kita bolehlah nyatakan koordinat persilangan antara dua garis lurus tersebut. Titik persilangan tersebut ialah 3, -1. Sama kan jawapannya? Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kaedah penyelesaian persamaan serentak menggunakan kaedah penghapusan. Cikgu akan gunakan persamaan yang sama dan kita labelkan persamaan seperti kaedah penggantian tadi. Oleh kerana tiada sebutan yang serupa sama ada x atau y dalam kedua-dua persamaan, maka kita terpaksa mendarab persamaan pertama dengan 2. Ini supaya kita dapat 2y dalam persamaan tersebut yang sama seperti dalam persamaan yang kedua. Untuk menghapuskan y dalam kedua-dua persamaan, kita perlu melakukan operasi penolakan. Maka sebutan x dan nombor pun kita akan tolak juga. Hasilnya kita akan dapat 3x sama dengan 9 dan x sama dengan 3. Untuk mendapatkan nilai y, kita akan gantikan nilai x sama dengan 3 dalam persamaan 1 mengikut contoh ini. Jika awak mahu menggantikan dalam persamaan kedua atau ketiga pun, jawapan akhir yang awak akan dapat adalah sama. Hasil dari penyelesaian persamaan tersebut, maka kita akan dapat nilai y sama dengan -1. Oleh itu, koordinat bagi titik persilangan antara dua garis lurus itu ialah 3, -1. Perhatikan ya murid-murid, walaupun kaedah yang digunakan adalah berlainan, tapi kita tetap dapat jawapan yang sama. Macam mana murid-murid? Kamu dapat faham tak berdasarkan contoh tadi? Mungkin kamu pun tak berapa pasti kamu faham atau tidak kan? Mari kita buat bersama-sama beberapa soalan. Sudahkah awak bersedia? Kita mulakan dengan soalan pertama. Dalam soalan ini kita ada dua persamaan garis lurus, iaitu x sama dengan 3 dan 2x tambah y sama dengan 10. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita mulakan dengan kaedah pertama, iaitu kaedah melukis graf. Mula-mula kita lukis graf x sama dengan 3.
Seterusnya, untuk persamaan kedua, kita akan jadikan Y sebagai perkara rumus untuk membolehkan kita menekan kalkulator. Kita akan dapat Y sama dengan 10 tolak 2X. Kita masukkan nilai X dari 0 hingga 4. Maka kita akan dapat 5 titik yang menjadi panduan untuk kita melukis graf. Kalau kamu nak masukkan nilai-nilai yang lain pun boleh. Cuma pastikan nilainya tidak terlalu besar. Dari 5 titik tersebut, kita akan dapat melukis graf 2X tambah Y sama dengan 10. Dari graf, kita akan dapat lihat titik persilangan. Maka kita akan dapat menyatakan koordinat bagi titik persilangan tersebut. Koordinatnya ialah 3, 4. Mari kita cuba selesaikan soalan yang sama menggunakan kaedah penggantian pula. Mula-mula, kita label dulu persamaan X sama dengan 3 sebagai persamaan pertama dan 2X tambah Y sama dengan 10 sebagai persamaan kedua. Kita akan ambil nilai X sama dengan 3 untuk digantikan dalam persamaan kedua. Bagaimana caranya? Kita akan gantikan tempat X dengan nilai 3. 2 darab 3 bersamaan dengan 6. Kita pindahkan 6 ke sebelah kanan persamaan menjadi tolak 6. Dan kita akan mendapat hasilnya Y sama dengan 4. Maka titik persilangan bagi dua garis lurus ini ialah 3, 4. Ingat ya murid-murid, mesti letak nilai X dulu, barulah nilai Y. Jangan tertukar. Bagi soalan ini, kita tak dapat melakukan kaedah penghapusan. Kenapa ya murid-murid? Ini kerana Y tidak ada dalam persamaan pertama. Maka teknik penghapusan tidak dapat dilakukan. Hanya persamaan yang setara sahaja yang membolehkan kita menggunakan kaedah ini. Mari kita cuba selesaikan soalan kedua pula. Sudahkah anda bersedia? Kita ada dua persamaan garis lurus, iaitu X tambah Y sama dengan 1 dan 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Mari kita mulakan dengan cara pertama, iaitu cara melukis graf. Dari persamaan pertama, kita jadikan Y sebagai perkara rumus. Kita akan dapat Y sama dengan 1 tolak X. Kita akan gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai Y. Awak boleh ambil sebarang nilai untuk X. Tapi saya ambil nilai yang mudah, iaitu 0, 1, 2, 3 dan 4. Kita akan lakukan perkara yang sama untuk persamaan kedua. Apabila kita jadikan Y sebagai perkara rumus, kita akan dapat persamaan Y sama dengan negatif 1 tolak 2X. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan gantikan nilai X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4 untuk mendapatkan 5 titik bagi melukis graf. Daripada jadual, kita dapat plotkan titik-titik tersebut dan kita akan dapat lukiskan dua graf garis lurus. Daripada graf garis lurus itu, kita akan dapat satu titik persilangan dan titik persilangan itu ialah negatif 2, 3. Ingat ya, untuk membuat bacaan koordinat, kita kena mulakan dengan bacaan X dahulu. Kemudian barulah Y. Seterusnya, kita gunakan kaedah penggantian bagi soalan yang sama. Adakah kita akan dapat jawapan yang sama? Jom kita mulakan. Seperti biasa, kita labelkan dulu persamaan, iaitu X tambah Y sama dengan 1 sebagai persamaan pertama dan 2X tambah Y sama dengan negatif 1 sebagai persamaan kedua. Dari persamaan pertama,
saya pilih untuk jadikan Y sebagai perkara rumus. Sebab saya nak dapatkan nilai X terlebih dahulu. Sekiranya awak nak dapatkan nilai Y dahulu, awak mesti jadikan X sebagai perkara rumus. Kita labelkan Y sama dengan 1 tolak X sebagai persamaan yang ketiga. Seterusnya, kita gantikan persamaan ketiga dalam persamaan yang kedua. Perhatikan tulisan dalam warna merah menunjukkan tempat di mana saya telah membuat gantian tersebut. Saya akan selesaikan persamaan tersebut dan saya akan dapat nilai X sama dengan negatif 2. Dengan nilai X ini, saya akan gantikan dalam persamaan ketiga untuk mendapatkan nilai Y. Dengan ini, kita akan dapat titik persilangan bagi dua garis lurus itu ialah negatif 2, 3. Apa pendapat murid-murid? Sama tak jawapan? Ya, mana-mana kaedah pun awak akan dapat jawapan yang sama. Jom kita cuba pula kaedah penghapusan. Mari kita label dulu persamaan, iaitu X tambah Y sama dengan 1 sebagai persamaan pertama dan 2X tambah Y sama dengan negatif 1 sebagai persamaan kedua. Kita ada Y dari persamaan pertama dan dalam persamaan kedua pun kita ada Y. Bagaimana kita nak hapuskan Y? Dengan lain perkataan, kita nak jadikan kosong. Kita nak letak tanda apa di tengah-tengah? Tanda tambah atau tanda tolak? Ya, sudah tentulah tanda tolak. Sekarang saya akan tulis semula kedua-dua persamaan itu. Kita boleh abaikan Y kerana apabila kita tolak antara dua persamaan itu, Y akan terhapus. Seboleh-bolehnya, kita akan elakkan nombor negatif. Jadi, saya akan ambil 2X tolak X dan bukan sebaliknya. Begitu juga dengan nombor. Saya akan ambil negatif 1 tolak 1. Maka, kita akan dapat X sama dengan negatif 2. Dari nilai X ini, kita akan buat gantian dalam persamaan 1. Kenapa saya tak pilih persamaan kedua? Jawapannya sebab persamaan 1 lebih ringkas. Kalau awak buat gantian dalam persamaan kedua pun, jawapan akhir awak akan sama. Baik, cuba awak perhatikan tulisan yang berwarna merah. Itu adalah tempat di mana saya telah membuat gantian nilai X dalam persamaan 1. Kita selesaikan persamaan tersebut dan kita akan dapat Y sama dengan 3. Maka titik persilangan itu ialah negatif 2, 3. Sama kan? Mari kita teruskan ke soalan ketiga. Diberi dua persamaan garis lurus iaitu X tolak Y sama dengan negatif 5 dan 2X tambah 3Y sama dengan negatif 10. Seperti biasa, kita cuba kaedah pertama iaitu kaedah melukis graf. Kita jadikan dulu Y sebagai perkara rumus untuk membolehkan kita menggunakan kalkulator bagi mendapatkan nilai Y. Kita akan dapat Y sama dengan X tambah 5. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilai Y seperti dalam jadual. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 10 tolak 2X per 3. Di sini kita ada sedikit kesukaran kerana persamaan tersebut dalam bentuk pecahan. Awak kena pandai memilih nilai X supaya tidak mendapat nilai Y pecahan. Saya memilih nilai X bersamaan dengan 1, 4, 7 dan 10. Dengan menggunakan kalkulator, saya akan dapat nilai Y seperti dalam jadual. Dari jadual, kita plotkan titik dan kita akan dapat dua
graf garis lurus yang bersilang. Kita dapati koordinat titik persilangan itu ialah -5, 0. Mari kita cuba pula kaedah yang kedua, iaitu kaedah penggantian. Seperti biasa, kita label dulu persamaan 1 dan 2. Saya memilih untuk menjadikan X sebagai perkara rumus. Kenapa ya? Sebab saya nak tunjukkan perbezaan. Dalam soalan kedua tadi, saya dah jadikan Y sebagai perkara rumus kan? Jika saya buat begini, nilai apa yang akan saya dapat dulu? Ya, tentulah nilai Y. Saya nak awak perhatikan tulisan yang berwarna merah adalah tempat di mana saya telah membuat gantian. Di sini, kita mesti tahu membuat kembangan. Ingat tak lagi awak belajar kembangan semasa tingkatan berapa? Ya, masa di tingkatan 2. Cikgu harap awak masih ingat ya. Hasil dari kembangan tersebut, kamu akan dapat -10 tambah 2Y. Hasil dari penyelesaian persamaan linear ini, saya akan dapat nilai Y sama dengan 0. Dengan nilai Y sama dengan 0, saya akan buat gantian dalam persamaan 3. Perhatikan nombor yang berwarna merah. Di situlah cikgu telah membuat gantian. Hasilnya, saya akan dapat nilai X sama dengan -5. Maka, titik persilangan kita adalah -5, 0. Macam mana murid-murid? Dapat faham ke apa yang cikgu sampaikan? Mari kita buat penyelesaian kaedah ketiga pula. Seperti biasa, kita label dulu persamaan. Kita dapati tidak ada sebutan X atau Y yang sama dalam kedua-dua persamaan. Apa kita perlu buat kalau dapat soalan begini? Sebelum tu, kita mesti tetapkan sama ada nak menghapuskan X atau Y. Katakan saya memilih untuk menghapuskan Y. Maka, saya perlu mendarabkan persamaan 1 dengan 3. Jadi, saya akan dapat 3X tolak 3Y sama dengan -15. Dari persamaan kedua, kita ada 3Y. Dan dari persamaan pertama, kita ada -3Y. Macam mana saya nak jadikan kosong? Saya nak letak tanda tambah atau tanda tolak? Ya, saya kena letakkan tanda tambah. Awak boleh cuba dengan menggunakan kalkulator. 3 tambah -3, jawapannya kosong kan? Tulis semula persamaan kedua dan ketiga. Awak boleh abaikan Y kerana dengan menolak kedua-dua persamaan ini, kita sudah menyebabkan Y terhapus. Kita akan dapat 5X sama dengan -25. Maka X sama dengan -5. Daripada nilai X sama dengan -5 ini, saya akan membuat gantian dalam persamaan kedua. Kenapa ya saya tak pilih persamaan 1? Sebab saya nak elakkan nilai Y yang negatif. Kesilapan selalu berlaku jika melibatkan pengiraan nombor negatif. Perhatikan tulisan yang berwarna merah ya. Di situ saya membuat gantian. Hasilnya, kita akan dapat Y sama dengan 0. Maka titik persilangan kita ialah -5, 0. Dari 3 contoh penyelesaian soalan ini, cikgu berharap murid-murid akan dapat mencari titik persilangan bagi 2 garis lurus yang diberikan. Pilih saja mana-mana kaedah yang awak rasakan mudah untuk soalan yang diberikan. Jika masih kurang faham, kamu boleh ulang semula video cikgu ni. Sebelum cikgu undur diri, cikgu nak ucapkan selamat maju jaya. Jangan cepat putus asa. Tiada kejayaan tanpa usaha. Jumpa lagi. Bye.